Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali bersama saya. Cikgu sains kamu adalah Cikgu Suhaidah binti Osman. Okey, hari ini cikgu akan masuk tajuk pengawitan. Tajuk terakhir iaitu kepentingan pengawitan. Okey, tajuk terakhir dalam topik pengawitan ya. Okey, minggu depan kita akan masuk topik barulah, bahan buangan. Okey, untuk minggu ni kita habiskan tajuk pengawitan. Okey, kepentingan pengawitan makanan Okey, kepentingan pengawitan makanan iaitu kepentingan teknologi pengawitan makanan. Okey, ni ada dalam buku teks, kita boleh rujuk buku teks sains tahun 6. Okey, kita tengok dialog ini. Okey, untuk tajuk kepentingan pengawitan makanan ni, ini tajuk yang mudah sajalah. Kita hanya perlu senaraikan beberapa kepentingan pengawitan makanan dalam kehidupan kita lah. Okey, maksudnya kepentingan kaedah-kaedah pengawitan yang kita gunakan lah. Contoh seperti pengetinan, pembotolan, pendinginan, pembekuan. Okey, itu semua adalah kaedah pengawitan yang kita gunakan. Jadi kaedah pengawitan yang kita gunakan itu, adakah dia memberi kepentingan, okey? Memberi kepentingan kepada kita dari segi apa? Okey, jadi saya akan terangkan kepentingan tersebut satu persatu berdasarkan dalam buku teks. Okey, saya rujuk dalam buku teks kita ikut silibus buku teks. Okey, ini ada bekalan makanan dalam tin untuk makcik sekeluarga. Okey, ini dialog Terima kasih encik. Makanan yang telah ditinkan boleh mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Contohnya semasa banjir melanda sesebuah kawasan. Okey, ini adalah kepentingan pengawitan. Okey, contohnya makanan yang dalam tin ni dia memberi kepentingan apabila bekalan makanan, masalah bekalan makanan ketika bencana lah ataupun kecemasan. Okey, jadi bila makanan ini ditinkan, dia akan lebih tahan lama dan selamat apabila berlaku bencana lah seperti banjir. Okey, jadi makanan tersebut selamat dan boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Okey, jadi pertama sekali adalah mengatasi masalah bekalan makanan. Okey, ini adalah kepentingan dia. Okey, kemudian kita teruskan. Okey, di sebuah pasar di London. Okey, ni pasar raya di London bukan di Malaysia di luar negara. Okey, nak masak rendang untuk makan malam ni. Nasib baik ada dijual di sini. Okey, maksud dia, okey, bila kaedah pengawitan ini kata orang dieksport ke luar negara. Okey, jadi makanan ini dapat dinikmati oleh warga negara di luar lah, ataupun macam contoh rakyat Malaysia pergi ke luar negara. Okey, makanan Malaysia tak ada kan. Okey, jadi bila ada kaedah pengawitan ini, okey, contohnya rendang ataupun makanan-makanan yang di Malaysia telah diawet dan dieksport ke luar negara, contohnya seperti di London. Okey, jadi orang Malaysia ni dia dapat makan ataupun rasa masakan rendang tersebut di London lah. Okey, sesetengah makanan yang dihasilkan oleh sesebuah negara boleh dinikmati di negara lain. Okey, ini adalah kepentingan. Okey, maknanya dinikmati di negara lain lah. Okey, maknanya makanan dihasilkan boleh dinikmati di negara lain. Makanan di negara kita boleh dinikmati di negara lain. Okey, jadi kita masih dapat merasalah makanan tersebut di luar negara, walaupun kita duduk di luar negara. Okey, kemudian kita tengok dialog. Perniagaan kita sudah semakin maju. Ya, bakal menembusi pasaran Eropah. Okey,
Di sini kita tengok teknologi pengawetan makanan memudahkan makanan disimpan dan mudah diangkut untuk dipasarkan ke tempat lain. Okey, jadi kepentingan teknologi ini dia dapat memudahkan makanan disimpan dan mudah diangkut. Makanan mudah disimpan dan mudah diangkut ke tempat lain untuk dipasarkan ke tempat lain. Okey, jadi dia dapat menembusi pasaran Eropah ataupun di negara-negara maju lah kerana makanan tersebut mudah disimpan. Okey, dengan ini kaedah pengawetan ini dapat membantu ekonomi negara juga, membantu ekonomi kepada peniaga-peniaga lah. Okey, kemudian kita tengok seterusnya. Inilah jam durian yang mak saya buat. Mak saya dah awet sejak musim durian yang lepas. Okey. Jadi di sini buah-buahan musim boleh dinikmati sepanjang tahun. Maknanya kepentingan kaedah pengawetan ni, walaupun buah itu bermusim, kita dapat rasa pada masa musimnya tiada. Contohnya kalau durian musimnya contoh awal tahun. Sekejap je dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Okey, lepas tu dia dah tak musim. Okey, jadi bila musim buah-buahan, musim buah durian tu, okey, durian itu boleh diawet. Contohnya bila banyak hasilnya dia boleh diawet, kemudian dijadikan jam. Okey, bila dijadikan jam, okey, kita boleh rasa jam durian ni sepanjang tahun walaupun bukan musim durian. Okey, jadi ni kepentingannya. Buah bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun. Okey, banyaklah contoh-contoh. Contoh kita hari tu kita buat kaedah pengawetan jam nenas kan. Okey, jadi jam nenas tu dia dapat walaupun kadang nenas ni pun ada musim juga kan. Okey, bila musim nenas datang, kita boleh hasilkan jam durian, jam nenas ni. Kemudian kita boleh pasarkan lah macam murid-murid buat minggu lepas. Okey, jam ni dia tahan lama sebabnya dia menggunakan gula lah. Dia menggunakan gula. Kemudian gula tersebut dia mengelakkan lah pembiakan ataupun tindak balas mikroorganisma lah. Jadi mikroorganisma dia tak akan hidup dalam keadaan suhu atau suhu keasidan suhu keasidan yang tinggi lah. Contohnya dalam keadaan yang asid yang tinggi ataupun dalam keadaan yang manis yang berlebihan kan. Jadi dia itu adalah suhu yang tidak berlakunya pembiakan atau pertumbuhan mikroorganisma. Okey, dia tidak akan berlaku. Okey, jadi ini adalah salah satu kaedah. Sebab tu saya suruh murid-murid jalankan uji kaji menghasilkan jam nenas. Jadi murid-murid dapat tahu. Okey, jam nenas tu mungkin yang awak buat tu, okey, dia boleh tahan tau letak kat luar. Okey, letak kat luar dengan bertutup dengan betul lah. Okey. Murid-murid boleh makan dengan roti kan. Okey, itu salah satunya. Kalau kita tak jadikan dia jam, okey, buah saja, dia akan busuk dan kita tak dapat nikmati buah itu dengan lebih lama. Okey, jadi dengan cara buat hasilkan jam tu, murid-murid dapat simpan. Okey, dapat simpan dan boleh makan bila-bila kan. Okey, ini adalah salah satu kepentingan lah. Okey, kemudian kita tengok. Sedapnya, tahan lama tak? Saya nak beli banyak. Jangan risau, makanan yang dijual di sini semuanya telah diawet. Okey, makanan yang diawet dapat disimpan lebih tahan lama dan boleh memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun. Okey, ini adalah kepentingannya. Okey, disimpan lebih tahan lama. Okey, memenuhi keperluan bekalan sepanjang tahun. Okey, jadi makanan itu sentiasa ada walaupun kita tidak ada bahan basah ataupun makanan basah. Okey, contohnya nelayan tak boleh turun ke laut. Okey, nelayan tak boleh turun ke laut disebabkan oleh ombak yang kuat ataupun angin kan. Bahayalah kalau turun laut. Jadi kita tak dapat nak merasa ikan segar kan. Okey, walaupun tak ada ikan segar,
Banyak kaedah pengawitan kita gunakan. Contohnya kita dapat makan ikan. Seperti ikan jeruk ataupun ikan masin kan. Itu adalah salah satu kaedah. Ataupun kita boleh simpan dalam peti beku. Kita boleh banyak-banyak kita simpan dalam peti beku kan. Jadi ia lebih tahan lama. Itu cara kaedah pengawitan. Okey. Jadi disimpan lebih tahan lama dan dapat memenuhi keperluan bekalan makanan sepanjang tahun lah. Walaupun makanan tersebut tak ada lagi dekat pasar, dekat tiada musim ke apa, tapi kita boleh simpan dengan lebih tahan lama dan sepanjang tahun kita boleh dapat. Contohnya macam tadilah saya cakap, jam durian kan, kita boleh dapat sepanjang tahun. Kat kedai, kat pasar raya banyak. Walaupun dia bukan durian yang fresh, tetapi tetap ada duriannya lah. Cumanya dia letak bahan untuk diawet untuk lebih tahan lama lah. Okey, ini saya dah simpulkan. Okey. Kalau ikutkan dekat dalam buku teks ada 5 Okey, saya tambah 1 lah. Okey, sebenarnya banyak kepentingan pengawetan makanan ni, tapi kalau kita tengok ada dalam, saya perasan ada 7-8 kan. Yang kita boleh fikir sendirilah kepentingan dia. Okey, tapi dalam buku teks dia hanya senaraikan 5 saja. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Satu, dia dapat mengatasi masalah bekalan makanan. Okey, contoh kalau kita ada masalah yang tadilah, banjir ke kan. Jadi bekalan makanan tu sentiasa ada dalam tin. Kita boleh masak sardin kan, sotong dalam tin, macam-macam, rendang dalam tin. Kita masih boleh dapat makan lagi. Sebab walaupun bekalan bahan mentah tu tak ada, kita boleh dapat bekalan kaedah pengetinan dan pembotolan lah. Okey, kemudian yang kedua, mengelakkan pembaziran lah. Contohnya, kalau contoh musim buah tu banyak sangat buah kan, jatuh sampai tak termakan kan. Okey, jadi kita boleh elakkan pembaziran dengan cara kita buat jeruk, kita buat jam. Okey. Itu salah satu dia, mengelakkan pembaziran. Okey, senang disimpan dan mudah diangkut. Yang ni senanglah disimpan. Kita nak pergi perkemahan pun kita senang nak angkut. Kita tak perlulah bawa ikan segar, takut busuk kan. Jadi kita bawa lah tin ikan sardin. Ikan sardin tak perlu pun kita letak dalam peti ais ataupun letak air batu ke kan. Memang, dan tin tu memang dah kata orang telah diawet kan. Jadi bila nak makan kita buka, kita masak je atas. Contohnya dekat perkemahan tu atas api. Dah siap makan untuk dimakan. Okey. Kemudian dapat menikmati makanan yang bermusim. Contohnya macam tadi saya cakap lah, bila musim buah itu buah itu hanya sebulan 2 bulan, untuk sepanjang tahun kita boleh dapat nikmati, tapi dengan kaedah cara pengawitan. Okey. Kemudian yang kelima, makanan boleh disimpan dan lebih tahan lama, boleh disimpan sepanjang tahun. Okey. Makanan ni boleh disimpan dan lebih tahan lama, dan sepanjang tahun kita boleh simpan lah. Sampai tempoh expired dia lah. Okey, jadi tak ada masalah. Okey, kemudian yang terakhir, boleh menikmati makanan negara lain. Contohnya pada negara luar kita nak makan makanan yang tak pernah ada lah dekat negara kita, kita boleh makan daripada dengan kaedah pengawitan sampai ke negara Malaysia. Kita boleh rasa walaupun kat Malaysia ni tak ada makanan tu. Jadi itu salah satu kepentingan pengawitan makanan. Sebenarnya pengawitan makanan ni bagus. Ada ketikanya bagus, tapi ada ketikanya bila kita amalkan dia menjadi makanan yang tidak sihat lah. Sebabnya bila kaedah pengawitan ni dia bukannya fresh ataupun segar, dia dah ditambah dengan gula, garam kan, ataupun cara-cara memang mikroorganisma tidak boleh hidup lah. Okey, jadi kita boleh makan, tapi kalau boleh kata orang jangan amalkan lah. Makan pada masa tertentu ataupun pada bila kita perlulah, ataupun kita nak rasa kan. Contoh makanan dalam tin, contoh ikan sardin, kita boleh tak ambil tiap-tiap hari. Sebenarnya kepentingan kaedah pengawitan ni adalah
untuk makanan tu lebih tahan lama, jangka masa yang lama, dan kita boleh nikmatinya sepanjang tahun kan. Kemudian mudah disimpan. Okay, jadi bila ada makanan yang segar ataupun yang fresh, kita makanlah yang fresh kan. Okay, tapi bila kita dalam keadaan yang memang tak dapat makan makanan yang segar, kita boleh gunakanlah kaedah menggunakan makanan yang menggunakan kaedah pengawitan. Okay. Okay, jadi kaedah pengawitan ni ada juga kebaikan dia, ada kepentingan dia kan. Kebaikan dia ada keburukan dia kan. Jadi kita cuma kita tahulah apa itu pengawitan dan apa itu kaedah pengawitan dan apa itu kepentingan pengawitan makanan tu kepada kehidupan kita. Jadi bila kita hidup dalam keadaan yang macam kita merantau pergi negara orang kan, kita tak boleh nak dapat makanan yang dekat Malaysia ni, dekat negara kita seperti dekat negara luar kan. Jadi kita perlu ada kaedah pengawitan tu untuk kita menikmatinya bila kita berada dalam jarak yang jauh ataupun di negara luar kan. Jadi itu sebenarnya salah satu kepentingan lah kepada kita lah. Okey, jadi cikgu harap murid-murid faham. Nanti saya akan bagi latihan untuk minggu ini. Cikgu hanya bagi topik simple saja dan murid-murid jawab latihan. Okey, yang tak siap lagi projek usahawan nanas, boleh buat lagi, boleh teruskan. Kalau tak boleh buat video, hantar gambar je macam yang kawan-kawan hantar. Okey, supaya cikgu tahulah murid jalankan projek di rumah. Okey, sebenarnya projek ni memang pada kita projek cikgu yang cikgu jalankan ni di rumah sebenarnya memberi pengalaman kepada murid-murid, bukan cikgu saja nak menyusahkan murid-murid ni. Bila kan saya cakap bila ada masa lapang boleh buat bersama ibu atau ayah lah. Okey, cikgu bukannya memaksa untuk buat segera untuk hantar projek ni, tapi saya nak beri murid-murid pengalaman. Okey, bila siap hantar je, gambar pun dah cukup lah. Kalau video susah nak hantar gambar, awak ambil gambar cara awak buat sampai jadi. Okey, hantar kat saya macam kawan-kawan yang dah hantar Jadi sebenarnya tu pengalaman. Nanti satu hari bila awak naik sekolah menengah, awak akan dapat pengalaman tu. Okey. Oh, ni cikgu dulu ada ajar kaedah. Sebab tu saya buat saya buat ni sebab saya nak beri pengalaman. Sebenarnya kalau ikutkan ada uji kaji lagi dalam buku teks tu, tapi saya ambil satu je lah, pengawitan nanas kan. Okey, sebenarnya ada satu lagi pengawitan telur itik tu kan. Jadikan telur masin. Sebenarnya itu pun pengalaman. Kalau murid-murid lakukan kat rumah pun, ianya satu pengalaman untuk budak, untuk murid macam mana telur tu boleh masin kan. Jadi saya bukan tak nak buat, sebab saya pilih satu sajalah. Jadi kalau murid rasa murid nak buat, murid boleh buatlah sendiri di rumah berpandukan buku teks tu. Ada dalam buku teks pengawitan telur asin. Okey, banyak cara. Banyak cara kaedah pengawitan yang kita boleh buat kat rumah. Tapi saya bagi satu je projek. Okey, kalau murid boleh buat, murid buatlah. Okey, hantar gambar kat saya, hantar gambar dengan Telegram, hantar macam kawan-kawan yang lain. Okey, jangan anggap itu menyusahkan, kerana itu akan memberi pengalaman. Bila murid naik sekolah menengah nanti, murid akan lagi mencabar belajar. Okey, sekarang ni murid-murid cuba buat apa yang saya suruh buat lah. Jadi saya tak nak menyusahkan, tapi murid-murid akan tahu, oh macam gini buat jam. Itulah sebenarnya pengalaman yang murid-murid akan dapat. Okey, kaedah pengawitan, murid tahu. Bila tahu, murid buat, murid dapat hasil. Itu yang saya nak. Okey, jadi bila dapat hasil, murid tahu, oh itu adalah kaedah pengawitan. Sebab tu cikgu jalankan projek. Kalau kita tak jalankan projek, kita tak tahu macam mana mikroorganisma itu boleh mati. Boleh mati dalam keadaan suhu yang tinggi. Jadi itu salah satu ilmu yang murid-murid perlu tahu. Okey, jadi itu saja. Nanti saya bagi latihan, murid-murid boleh buat. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.